Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cikgu record video YouTube ni actually untuk bantulah student-student kat luar sana yang mana sekarang ni kita tahu tengah PKP ataupun sekarang ni mostly pembelajaran banyak berasaskan video kan, PDPR kan. Jadi hopefully this video dapat membantulah sedikit sebanyak student-student yang susah ataupun yang kurang faham untuk kelas yang ada. Okay, untuk pengetahuan, this is my first time, cikgu punya first time untuk record video through YouTube, insyaAllah. Lepas ni cikgu akan banyakkan lagi video-video matematik kat dalam ni untuk tingkatan 1, 2, 3 dan juga 4, 5. Kalau cikgu ada kelapangan, cikgu akan buat jugalah untuk additional matematik. Okay, untuk tambahan video-video cikgu akan pecahkan macam ini video untuk pembelajaran saja, lebih kepada nota untuk basic dia, teori. Tapi kalau yang nak tahu latihan semuanya boleh rujuk another video. And untuk video ni pun cikgu dah pecahkan kepada beberapa segmen. Boleh tengok dekat description. Kalau contoh 6.1 dah tahu, boleh skip lah pergi ke 6.2. Semua tu boleh pergi dekat description . Okay, alright, kita boleh start. Okay, now kita start lah. Kita start dengan subtopik 6.1. Subtopik 6.1 ni kalau secara teori dia panjang lah nama tajuk dia kan. Tapi untuk simplify, cikgu suka nak bagi semua student senang ingat lah. Okay, 6.1 ni dia berkaitan segitiga dalam bulatan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, siapa yang ambil English tu untuk mathematics, then kita sebut triangle inside a circle lah. Okay, so cikgu akan lukis dulu circle. Lepas tu and then cikgu akan try create triangle lah dalam tu. Okay, ni triangle yang pertama. Allah Akbar. Okay, sekejap mudah. Okay, assume macam tu je lah. Okay, mungkin tak cantik tapi boleh lah as a start. Okay, now dia padam pula. Okay, tak apa. Okay, now kalau tengok dekat sini, cikgu betul ke triangle ni kan? Ni kalau tengok ada dua triangle lah kat dalam ni. Okay, untuk satu teori yang pertama ni, okay, assume yang putih tengah ni adalah dia punya titik tengah dalam bulatan lah. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil origin lah. Selalu kalau dekat titik tengah ni kita ada huruf O huruf O. So now kita tengok, okay, apa teori yang pertama. Okay, teori yang pertama adalah, okay, kalau kat dalam ni kita bagi dia sebagai X. Yang ni, ini kita bagi dia sebagai X. Automatically dekat luar ni kita kira sebagai 2X 2X. Dengan syarat apa? Okay, syarat dia adalah dia merujuk kepada curvature yang sama, kepada lilitan yang sama. Nampak ni? Dia merujuk kepada lilitan yang sama. Okay, ini teori yang pertama. Teori pertama Okay, untuk teori yang kedua. Cikgu lukis satu lagi bulatan. Okay, satu lagi bulatan. And then teori yang kedua ni, okay, kita tengok ada dua triangle. Masih lagi ada dua. Kenapa triangle dia bentuk curve? Okay lah, cikgu buat macam tu je lah. Mungkin tak straight tapi tak apa, just untuk pemahaman semua. Okay, untuk triangle yang kedua, mungkin nak bagi lagi nampak, cikgu guna satu lagi warna hijau lah. Satu lagi warna hijau Okay, so ada dua, satu merah, satu hijau. Okay, untuk yang merah ni kita kira dia, kalau yang ni adalah sebagai X, angle yang kat hijau ni pula sebagai apa? Okay, nak tahu sebagai apa, kita tengok dekat curvature dia. Okay, kita tengok dekat curvature dia. Dekat curvature yang pertama ni, contohlah soalan bagi curvature ni adalah 3 cm. Okay, and then untuk curvature yang kedua, untuk ukur lilit yang kedua, soalan bagi 6 cm. Okay, kan 3 cm ke 6 cm ni adalah 2 kali ganda. So automatically angle kat dalam ni adalah 2x. So ini teori yang kedua. Okay,
Untuk teori yang ketiga pula, teori yang ketiga simple sahaja. Cikgu still kena guna, total ada 6 teori. So cikgu kena lukis 6 circle lah. Okay, ni circle. Alright, teori yang kali ni kita start dengan origin lah. Origin kat tengah kan. Okay, ni origin dia. Okay, so yang ni sama macam konsep yang kedua ni. Beza dia kita start daripada tengah. Okay, so bila kita start daripada tengah, dia punya teori still sama. Teori dia still sama Kalau dekat sini X, yang ni kita bagi dia 3 cm kan. Dekat sini kita bagi dia, let's say ni 9 lah, 9 cm kan. Ni ada example 9 cm. Yang ni nak ke sini kan kita darab 3 kan. So yang ni pun angle ni, angle kat dalam ni yang dekat origin ni dikira sebagai 3x juga. Ini x takut tak nampak. So ini x. So kalau macam ni korang boleh nampak lah, yang angle dia ni dia depend dekat ukur lilit lah, ukur lilit yang kat luar tu. As long dia merujuk ke tempat yang sama, kita boleh jadikan dia sebagai reference. Okay, now teori yang keempat. Teori yang keempat, untuk teori kali ni, okay, bila kita fokus dekat origin tadi kan, kita tengok kat origin. Now cara cikgu ubah sikit. Sebab ni kan memang tajuk ni cikgu bagi nama segitiga kan, sebab nak bagi mudah, bagi korang mudah nampak. So untuk kali ni dia tengok dekat sini. Okay, tengok segitiga cikgu lukis ni. Kalau buruk tu minta maaf lah. Okay, segitiga ni. Okay, apa salah satu konsep yang korang perlu tahu pasal circle? Okay, circle kalau start daripada origin, dia ada radius. Radius tu yang mana? Okay, ni radius ni. Ni panjang ni kita panggil dia sebagai radius. Okay, radius kalau tengok macam ni, radius dia dalam segitiga ni, panjang dia adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Sebab dua-dua kaki ni adalah radius. Dua-dua kaki ni radius dan dua-dua sama panjang lah, sebab dia start daripada origin kan. Okay, apa teori berkaitan segitiga sama kaki? Okay, macam kita semua tahu, segitiga sama kaki. Okay, ni cikgu lukis segitiga sama kaki Segitiga sama kaki, bila ada tanda 2 ni, maksudnya sama kaki lah, sama panjang. R maksudnya radius ataupun panjang dia yang sama. Dia punya angle pun dekat bawah ni akan sama. Angle dia akan sama. Kalau sini X, sini pun X. Jadi ni adalah teori untuk segitiga sama kaki. So kita implement kat dalam circle ni, memandangkan segitiga ni start dekat origin, dekat titik tengah ni. Jadi secara tak langsung dia adalah segitiga sama kaki. So kita boleh assume dia sebagai angle dekat bawah ni sebagai samalah. Okay, ini teori keempat. Okay, now kita pergi tengok teori yang ke-5. Okay, ini teori yang ke-5. Okay, untuk teori yang ke-5, dia berkaitan origin juga. Cuma beza dia adalah, kalau tadi kita guna radius, now kita pakai diameter. Okay, apa tu diameter? Diameter ni bila ada satu line panjang yang potong ataupun yang lalu dekat origin. Kalau tengok kat sini dia lalu origin kan, line merah ni lalu origin. Jadi kalau kita lukis triangle kat sini, tak kisahlah bentuk dia macam ni ke, ataupun cikgu lukis satu lagi mana, Allah. Okay, tak apa, senang. Ataupun cikgu lukis satu lagi yang warna hijau ni ke, kan.
Okey, tak kisah bentuk dia, asalkan salah satu dia punya sisi tu, salah satu sisi dia tu lalu origin titik tengah, angle yang bertentangan dengan origin ni automatically adalah 90 degree, 90 degree. Untuk yang merah ni pun automatically dia 90 degree. So tengoklah, depend kat soalan. Tengok soalan tu, okey, nampak dia potong titik tengah tu, kita boleh anggap dia sebagai segitiga yang ada 90 degree. Okay, now last kali. Okay, yang keenam, teori yang keenam, kita boleh tengok apabila kejap ni. Dah. Okay, actually ada 5 teori je. Minta maaf, cikgu tersalah. So ada 5 teori je untuk korang fokus. Tapi again, sebabkan ni subtopik ni berkaitan segitiga dalam bulatan, so apa yang cikgu nak bagi korang fokus, nak bagi korang nampak is first korang kena tahu apa tu angle dalam segitiga. Okay, ni basic untuk matematik, basic untuk segitiga. Okay, cikgu lukis segitiga. Okay, segitiga kalau korang tengok dalam ni ada 3 penjuru, ada 3 sudut, ada 3 angle lah, kan? Okay, 3 angle ni, let's say cikgu bagi angle ni A, B, C. Okay, A plus B plus C, 3 angle ni akan dapat 180. Jadi nanti dalam next video, cikgu akan tunjuk bila kita nak jawab je subtopik 6.1 ni, korang nampak je segitiga, korang kena in mind, korang kena tahu dah, oh segitiga ni tambah-tambah 3 angle ni akan dapat 180. Okay, now kita pergi kat subtopik 6.2. Okay, subtopik 6.2. Okay, yang tadi kita belajar pasal segitiga dalam bulatan. This one cikgu bagi nama dia sebagai segi empat dalam bulatan lah. Nanti korang akan nampak lah kenapa cikgu letak nama segi empat kan. Kalau kita nak bagi nama yang sebiji macam dalam skema memang panjang lah, and cikgu rasa benda tu student tak perlu ingat lah, as tu just nama topik je kan. Okay, so 6.2 segi empat dalam bulatan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita nak panggil apa? Quadruple lah. Kita panggil sebagai, nak kata square tak boleh juga sebab dia bentuk dia tak sama lah, tapi yang pasti dia ada 4 sudut lah. Okay, first, okay, macam tadi kan cikgu dah terang yang ni kan, maksudnya segitiga, macam mana dia punya teori segitiga, A plus B plus C sama dengan 180. Okay, ni cikgu just share je. Untuk segi empat sama ke, segi empat tak sama ke kan, rectangular ke. Okay, segi empat je, asalkan nama dia ada nama dia segi empat, teori dia macam ni. Okay, ni segi empat rectangular Okay, teori dia, kalau kita tambah semua sudut ni, A, B, C, D, 4 sudut ni, kalau kita tambah je, total angle dia adalah 360. Okay, ni teori yang basic teori yang korang kena pegang. Okay, ni another additional info yang cikgu just nak kongsi je. Kalau korang perasan dekat atas ni kan, dekat atas ni, yang ni 180 segi 3, 360 segi 4. Kalau kita tulis kat tepi ni, okay, 3 segi 180, 4 segi 360, 5 segi berapa? So ni just additional information korang boleh skip lah kalau korang tak nak tahu kan. Tapi ni cikgu just kongsi je. Kalau 5 segi, ataupun kita panggil dia sebagai pentagon lah. Untuk pentagon, angle dia sebenarnya macam korang boleh teka, kalau yang ni ke sini korang tambah 180, yang ni ke sini, yes, tambah lagi 180. So jawapan dia kat sini adalah 540 Untuk pengetahuan semua, total angle kat dalam 5 segi, bentuk yang ada 5 segi, ada 5 bucu, total dia adalah 540 degree.
So kalau 6 segi heksagon, tambah lagi 180. So ni cikgu just share je. Benda ni tak penting lah sekarang, tapi bagi siapa yang minat, ni adalah salah satu teknik lah untuk tahu ataupun untuk hafal. Untuk hafal berapa jumlah angle, berapa total angle yang ada dalam bentuk-bentuk yang bersegi ni. 3 segi ke, 4 segi ke, 5 segi ke, 6 segi ke. Okay. So this one tak apa, cikgu biar je, just as additional info. Okay, kita patah balik dekat 6.2 segi 4 dalam bulatan. Okay, untuk yang ni, teori yang ni ada 2 je teori dia. Tapi even though ada 2, korang kena fokus lah apa yang cikgu nak sampaikan. Okay, teori yang pertama. Untuk teori yang pertama, teori yang pertama dalam ni, masih lagi dalam bulatan kan, segi 4 dalam bulatan. Tapi dia punya kotak dia dalam bulatan. Untuk yang ni, cikgu bagi nama A dengan B. So dekat sini C dengan D. Tengok dekat sini A dengan B ni kan bertentangan kan. Kalau tengok betul-betul A dengan B ni bertentangan. A plus B teori dia adalah bersamaan dengan 180. Kalau C dengan D pula, cikgu kalikan hijau lah untuk CD. C dengan D, kalau kita tambah dua-dua, C plus D sama dengan 180. Jadi let's say lah, kalau tiba-tiba dia tak bagi huruf A ni kan, tiba-tiba huruf A ni dia tak bagi. So what you can do adalah pindahkan je lah. A, nak cari A sebab A dia tak bagi kan. So 180 tolak B. Pindahkan B ni pindah ke sini. Okay, so secara tak langsung sebenarnya kat sini yang macam mana korang tahu tadi, A plus B plus C plus D adalah 360 degree. So ni adalah teori yang pertama lah. Teori yang pertama dia adalah angle yang bertentangan, kalau tambah akan dapat 180. Yang ni je, part ni yang penting part ni yang penting. Okay, now pergi ke teori yang kedua. Teori yang kedua dia berkaitan juga sebenarnya. Teori yang kedua ni berkaitan juga dengan teori yang pertama. Nanti cikgu kaitkan lah nanti. Ni cikgu bagi bentuk yang pelik sikit lah. Allah, maaf bentuk dia. Yang ni kan, bentuk dia macam tak sama pun dengan segi 4 kan. Tapi dia at least dia ada 4 sisi lah. Now cikgu panjangkan sikit lagi kat sini. Tepi tu cikgu panjangkan. So kita fokus dekat sini. Sini angle dia A. Nada teori kalau kat dalam tu A yang bertentangan tapi dekat luar, angle dia adalah A juga. So kalau dia bagi 100 degree, kat luar ni pun 100 degree lah. So dia sama. Kenapa cikgu cakap tadi sebenarnya dia berkaitan dengan teori nombor 1 ni. So cikgu akan tunjuk. Untuk teori nombor 1, kita kan kita cakap kat sini A plus B bersamaan 180. Betul tak? Ni B. A plus B bersamaan 180. So A plus B sama dengan 180. Tapi kita juga tahu yang dalam straight line, untuk straight line angle yang ada adalah 180. So untuk straight line satu angle adalah 180. So straight line yang sini yang kita ada yang ni lah. Yang ni straight line yang kita ada. Jadi memandangkan dekat sini adalah straight line, kita boleh assume juga let's say kita cakap yang kat luar ni kita tak tahulah kan. Sebabkan kita nak buktikan teori ni betul ke tak, yang A kat dalam sama dengan A kat luar, cikgu bagi yang kat luar ni sebagai X lah.
cikgu bagi X yang kat luar ni. Nak buktikan X ni sama dengan A tak? Okay, so B plus X sama dengan 180. B ni plus X sama dengan 180. Jadi macam mana kita nak samakan equation tu? Sebab dua-dua ni kan dah sama. Jadi kita gunakan lah, kita utilizekan ni, kita jadikan dia A plus B sama dengan B plus X. Sebab nilai dia sama, dua-dua 180. So kita pindahkan B ke sana, A sama dengan B plus X minus B. Sebab dah pindah kan. So bila minus B, boleh potong lah, potong. So A sama dengan X. So kita tahu dekat sini yang kat luar tu adalah huruf A. Kalau kat dalam tu A, kat luar ni pun A juga. Tapi syarat dia adalah kena satu garisan lurus. Okay, this one untuk subtopik 6.2. Now kita move forward to subtopik 6.3. Keyboard pula. Okay, untuk subtopik 6.3, nanti cikgu akan share lah soalan ni. Kalau nak tengok soalan yang berkaitan, boleh pergi ke next video lah. Sebab video ni just berkaitan nota je. So bagi siapa yang nak study cepat untuk exam ke apa, boleh lah follow dekat video ni. Okay, so untuk 6.3, korang boleh tengok dekat sini 6.3 adalah berkaitan dengan tangent. Okay, bagi yang tak tahu tangent tu apa, okay, tangent ni adalah garisan lurus yang bersentuh dengan bulatan. Okay, cikgu lukis dulu satu bulatan, dan cikgu lukis satu garisan lurus. Wah, tak lurus kan? Okay, tak apa. Sekejap cikgu pindahkan. Tak apa, mula berbaris. Cikgu mula berbaris ya. Okay, so satu garisan lurus yang sentuh dengan bulatan Kalau korang nampak kat sini, garisan lurus ni dia sentuh bulatan. So this one kita panggil dia sebagai tangent. Okay, apa signifikan tangent ni kat dalam kita punya subtopik yang berkaitan bulatan ni? Okay, signifikan dia, okay, ni teori yang pertama. Untuk tangent, kita tahu bulatan ada titik tengah kan, titik tengah origin. Okay, memandangkan tangent ni sentuh dengan lilitan dia, secara tak langsung akan ada satu line tau. Satu line yang kat tengah ni, imaginary line lah. Kita boleh nampak dia sebagai imaginary line ke apa. Kalau dekat soalan mungkin dia lukis. Kalau tak, dan kita tahulah dia berkaitan lah tangent dengan bulatan ni. Okay, titik tengah ni bila berkaitan dengan tangent ni, dia adalah secara tak langsung adalah 90 degree. Garisan titik tengah ni dia adalah 90 degree. So dekat soalan mungkin dia akan lukis macam ni. Dia akan lukis macam ni. Dia suruh cari angle kat sini, ataupun dia suruh cari angle kat sini. Either one lah. So what we need to know, the theory is tangent dengan bulatan ni 90 degree. Okay, ni teori yang pertama. Syarat dia kena garis lurus Ni kena garis lurus, and then touch the circumference lah. Okay, ni yang pertama. Okay, teori yang kedua, dalam ni ada tiga teori je. Sekejap, cikgu tengok ada berapa teori ni. Okay, ada tiga teori je lah. Okay, teori yang kedua, okay, kalau korang tengok untuk 6.3 ni, teori kedua dia still lagi berkaitan bulatan. Okay, tapi kita bagi dia ada dua tangent. Cikgu lukis dia sebagai dua tangent Okay, assume tu samalah. Tu tangent pertama. Okay, tu tangent kedua. Okay, kalau perasan kat sini dia bertemu. Tangent ni sebenarnya garisan lurus ni, dia bertemu kat sini kan. Sebenarnya dia boleh panjang lagi lah. Dia boleh lah macam ni kan. Tapi dia bertemu lah. Senang cerita dia bertemu. Okay,
So, macam cikgu cakap dekat teori pertama tadi kan ada 90 degree kan. Okay, korang boleh nampak kat sini akan ada line yang akan sentuh ke titik tengah, ke origin dia. Okay, these two line adalah 90 degree. Okay, what more information you need to know? Dia sama dengan teori yang kat atas tadi, di mana kan tadi cikgu buat untuk 6.2 ni A plus B sama dengan 180 kan, and dia bertentangan kan. Ni sama juga. Tengok dekat sini, yang ni, this one plus this one, ni kan bertentangan, bersamaan 180. So kalau cikgu bagi kat sini A, yang ni B, so A plus B sama dengan 180. So this one of the theory. Okay, jadi dalam soalan usually, okay, apa yang berkaitan dengan teori ni, kalau dalam soalan cikgu lukis nada circle lah. Boleh copy tak? Cikgu try copy dulu. Okay, boleh copy. Okay, so dalam soalan usually what we do kan, dalam soalan-soalan yang biasa cikgu nampak, usually soalan dia akan pecahkan kepada dua triangle. Dia akan pecahkan kepada dua triangle. Lebih kurang lah. Tak boleh juga, nanti kan nampak tak betul. Okay, dia daripada titik tengah tu, dari sini sampai ke sini akan ada satu lagi line. So soalan tu pula dia tanya, apa angle yang dekat sini? Dia letak X, angle X. So apa korang boleh buat is cara nak cari angle X ni adalah korang cari dulu berapa angle yang dekat sini. Selalu dia akan bagilah salah satu angle kan. Kalau let's say dia dah bagi dah angle dekat sini, dia bagi angle, contoh angle kat sini dia bagi 180 tak logik. Okay, 140. Contoh dia bagi kat ni 140 untuk dua-dua ni. Dia buat macam tu. Okay, kalau dia bagi 140 untuk dua-dua ni, secara tak langsung korang tahulah, oh yang ni 140. Gunakan konsep yang bawah ni, buatlah 140 tambah 2x sama dengan 180. Okay, kenapa 2x? Sebab cikgu cakap tadi kan, B ni, B yang atas ni, Allah, B yang atas ni, kenapa lah hilang? Okay, B yang atas ni kan dia ada dua-dua side dia ada, dua-dua side dia pegang. So dekat sini pun kena buat juga X. Dia merujuk pada benda yang sama lah, value yang sama. So that's why dia jadi 2x. Okay, so 2x sama dengan 180 tolak 140 sama dengan 40. So x dapat 20. 40 bagi 2 lah. Okay, 40 bagi 2, so dapat 20. So ni ada teori for 6.3. Okay, last teori yang ketiga. Nak habis lah, korang habis je ni, maksudnya dalam 30 minit korang dah habis belajar berkaitan chapter 6 untuk form 3 ni. Okay, teori yang ketiga, teori yang terakhir adalah, okay, still tak lari daripada bulatan. Okay, untuk bulatan, kalau dia bagi segitiga kat dalam bulatan and then dia bagi tangent, okay, macam mana tu cikgu? Okay, sekejap, cikgu lukis dulu. Okay, ni segitiga. Okay, segitiga dalam bulatan, and then dia bagi juga tangent kat sini. Okay, syarat dia segitiga tu setiap sudut dia kena sentuh bulatan kena sentuh sisi bulatan. Ni yang cikgu highlight warna putih tadi, cikgu highlight tepi-tepi tu. So yang tu syarat dia, kalau tak boleh pakai teori 3 ni. Okay, untuk case ni, angle yang dekat luar ni
akan sama dengan yang bertentangan dengan dia. Yang ni. So yang merah ni A, yang kat luar ni pun A juga. So korang boleh nampak lah, kalau yang kat dalam tu A, yang kat luar tu pun A. So kalau yang sini B, so yang kat luar tu pun B juga. So secara tak langsung korang boleh lah cari angle yang kat dalam ni, yang tinggal satu ni. Ataupun boleh gunalah based on soalan minta apa, korang boleh guna this theory. Tapi ingat, syarat dia kena sentuh lilitan ataupun circumference bagi bulatan ni. Okay. Just to share dengan korang, let's say lah, sebab another konsep dalam tangent ni, let's say soalan dibagi dua bulatan. Cikgu buat ni sebagai teori keempat lah, ataupun bonus teori. Bonus teori. Okay. Let's say soalan bagi dua bulatan. Okay. And then untuk dua bulatan ni ada juga dua tangent. Untuk soalan-soalan yang macam ni, yang ada dua bulatan, dua tangent kan, korang tak payah risau, tak payah takut. Okay, sekejap, cikgu nak bagi nampak perfect sikit. Okay. Untuk kes-kes macam ni, dekat sini korang boleh nampak, meskipun dia ada dua bulatan, sebenarnya angle dia angle yang sama. Okay. Contohnya, okay, ni sentuh origin. Dua-dua ni sentuh origin. Okay. Contohnya untuk teori cikgu bagi ni, apa yang korang boleh nampak adalah sebenarnya dia punya ni, radius ni, angle untuk radius ni yang dekat sini, cikgu color kamera. Okay. Yang dekat sini akan sama yang dekat sini. So yang kalau dekat sini A, sini pun A. Kalau yang dekat sini B, sini pun B. So dia merujuk kepada value yang sama lah. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia punya line ni, line putih ni dia parallel. Kalau nampak arrow dekat line ni, arrow 2 ni, maksudnya dia parallel lah. Maksudnya dia punya sudut tu sama, angle sudut tu sama. So kat sini sama lah, value yang sama. Same goes to yang bawah ni juga. Dia punya angle yang sama. So that's why dalam bonus teori ni, korang boleh anggap dia punya angle tu adalah sama. Okay, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap 30 minit ni boleh bantu korang untuk faham lah bagi topik ataupun bagi chapter 6. Okay, nanti cikgu akan letak dekat dalam description kalau korang nak jawab soalan yang berkaitan, ataupun korang boleh tengok lah timeline apa-apa masa yang berkaitan lah, subtopik mana yang korang nak tengok. Okay, alright, itu saja. Assalamualaikum.